بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا. Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung pada bab yang keempat. Bab ma jaa fil khiyar. Ya, bergema. Bab yang datang ia pada menyatakan memberi pilih ataupun disebut sebagai khiyar. Khiyar maknanya memberi pilih. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara memberikan pilih isteri antara bercerai atau berkekalan dengan suaminya. Kita akan baca satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suami yang memberi pilihan kepada isteri sama ada nak bercerai ataupun nak kekal sebagai isteri dia, hidup dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri. Baik, kita baca dahulu hadisnya. An Aisyah qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu afakana talaqan
daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, telah memberi pilih akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pilih akan dia. Adakah itu dikira sebagai talak? Siti Aisyah berkata, satu hari Nabi memberi pilihan kepada isteri-isteri Nabi, sama ada nak bercerai ataupun nak kekal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Siti Aisyah, kami isteri-isteri Nabi memilih untuk kekal dengan Nabi, maka adakah itu dipanggil sebagai bercerai? Baik, ketahuilah wahai saudaraku, sekiranya berlaku satu perkelahian, isteri menuntut daripada suaminya mencukupkan apa kehendaknya. Bila berlaku satu rumah tangga, krisis rumah tangga, isteri minta sesuatu yang suami tak nak bagi, isteri duk minta, maka tiba-tiba suami ini dah duk minta maybe baru, keluar pijo baru, dia nak pijo pula. Jadi suami kata, aku tak ada duit nak beli kereta dah. Isteri dia kata, abang ni takkan tak ada duit, bukannya bayar cash, bank tolong bayar, kita hutang. Suami kata, aku tak ada duit. Akhirnya bergaduh. Isteri nak juga kereta baru misalnya. Maka suami pun berkata kepada isterinya, kamu boleh pilih, kalau kamu nak aku atau kamu nak kereta. Kalau kamu pilih kereta, kita bercerai lah. Maka itu dipanggil sebagai khiyar, pilih abang atau pilih kereta. Isteri kata, saya pilih kereta. Maka pada masa itu boleh berlaku perceraian. Baik, maka apa hukumnya seorang suami berkata demikian? Sebelum kita menjawab masalah ini, terlebih dahulu didatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Aisyah qalat khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu afakana talaqan. Diriwayatkan daripada isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihinya, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, isteri Nabi Aisyah berkata, telah memberi pilih akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara berkekalan suami dengannya ataupun talak. Serta sabda Nabi, tak usahlah engkau wahai Aisyah gopoh memilih cerai. Pergilah engkau kepada bapa kamu, tanya dan berunding dengan dia, berceraikah engkau denganku lebih baik ataupun berkekalan dengan aku lebih baik? Maka Siti Aisyah berkata, telah memilih kami akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka memilih untuk tidak bercerai, mereka memilih untuk bersuamikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kes sebenarnya ni? Kes sebenarnya ialah apabila isteri-isteri Nabi ni duk tengok isteri orang lain. Dia tengok isteri sahabat-sahabat lain pakai perhiasan yang cantik, ada rumah yang lawa, ada baju yang lawa. Bila mereka tengok kepada diri mereka, isteri-isteri Nabi ni hidup dengan penuh sederhana, hidup dalam keadaan serba sederhana, barang mah tak ada, makan minum biasa saja, rumah pun tak besar macam rumah orang lain. Maka isteri Nabi ni pakat-pakat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, ya Rasulullah, kami ni isteri Nabi, kami ni adalah isteri-isteri Nabi, manusia paling agung, Rasulullah, tapi kami hidup ni biasa, orang lain lebih hebat daripada kami. Maka boleh tak Rasulullah beli pada kami, bagi pada kami sedikit kemewahan macam isteri-isteri orang lain dapat? Bila Nabi dengar isteri-isteri Nabi menuntut macam itu, Nabi ni rasa sedih, Nabi rasa terkilang, sebab isteri Nabi minta perhiasan dunia, sedangkan Nabi ni hidup dengan penuh sederhana. Dunia ni Nabi tak ada dalam hati. Nanti kita baca satu hadis Nabi yang Allah Ta'ala tengok dunia ni dan perhiasannya lebih ringan daripada sayap nyamuk. Tidak ada nilai,
Tiba-tiba isteri Nabi yang dididik dengan sifat qanaah, yang dididik dengan sifat sederhana, minta perhiasan daripada Rasulullah. Rasulullah pun rasa macam sedih. Rasulullah bawa diri duduk di masjid, tak balik ke rumah Nabi ni. Sampai isteri-isteri Nabi ni susah hati sebab Nabi tak balik memberi giliran kepada mereka. Rupanya Nabi duduk di masjid, Nabi duduk, Nabi tak balik. Sahabat-sahabat pun tengok Nabi tak balik. Dah berapa lama dah. Ada yang kata sebulan, ada yang kata lebih daripada sebulan Nabi tak balik ke rumah isteri-isteri Nabi. Sehinggalah turun wahyu, turun ayat Quran memberikan pilihan kepada isteri-isteri Nabi, sama ada nak dunia ataupun nak Nabi kekal sebagai suami. Maka Nabi selepas turun wahyu tadi, maka Nabi panggil semua isteri-isteri dia. Nabi kata fakhtarnahu. Siti Aisyah kata Nabi memberi pilih kepada kami. Nabi memberi pilih kepada kami sama ada nak kekal dengan Nabi ataupun memilih untuk dunia. Kalau memilih untuk nikmat dunia, bercerai. Maka kata isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami memilih Nabi Muhammad, maka kami tolak dunia, kami pilih Nabi Muhammad. Cerita ini heboh diperkatakan orang sebab Nabi memberi pilih. Ada sahabat-sahabat Nabi faham bahawa bila beri pilih macam tu jatuh talak. Nabi telah menceraikan isteri-isterinya. Ada yang kata jatuh talak bila beri pilih. Kalau pilih Nabi, cerai. Jadi sahabat-sahabat ni kata bercerai. Maka hadis ini datang menjawab setengah daripada salah faham daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi yang demikian itu ke atas isterinya telah dipahami oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi dinamakan sebagai talak. Ada sahabat-sahabat Nabi kata itu adalah perceraian. Maka datanglah hadis ini. Siti Aisyah tanya kepada para sahabat, afakana talaqan, adakah bila kami memilih Nabi Muhammad kami dikira bercerai? Nabi bagi pilih nak Nabi atau nak dunia. Sahabat isteri Nabi ini pilih Nabi, tetapi ada sahabat kata jatuh talak. Maka Siti Aisyah bertanya kepada mereka balik, adakah memilih Nabi itu dikatakan jatuh talak? Kami tidak memilih dunia, kami tidak memilih pilihan kedua, kami pilih Nabi. Perbuatan demikian ke atas isterinya telah dipaham oleh setengah daripada sahabat Nabi dinamakan talak. Maka Siti Aisyah berkata, afakana talaqan, adakah itu dibilangkan sebagai talak? Sekali-kali tidak dikira talak kerana kami tidak memilih talak, jawab Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kesimpulan daripada hadis yang pertama, jika suami-suami berkata kepada isterinya, suami-suami berkata kepada isterinya, dia kata, sekarang kamu pilih, kamu nak abang atau kamu nak kereta. Contohnya, kamu nak abang atau kamu nak banglo? Kamu pilih abang atau kamu pilih abanglah? Ini diberi pilihan. Itu dipanggil apa? Khiyar, memberi pilihan. Kalau isteri memilih lain daripada suaminya, maka pada masa itu jatuhlah talak. Tetapi jika isteri berkata, saya memilih abang, maka tidak jatuh talak. Baik, apa syarat-syaratnya? Syarat yang pertama ialah baik, kalau dia pilih suami dia, maka tidak jatuh talak dengan beberapa syarat. Syarat pertama ialah disambut pada masa itu juga. Dia kata, sekarang kamu pilih, kamu nak kereta atau nak abang? Kalau pilih kereta, kita bercerai. Isteri terus sambut, saya pilih kereta, maka jatuh talak.
Kalau lama 4 hari lepas tu baru dia sambut, abang, saya dah fikir masak-masak, saya pilih kereta. Tak jatuh sebab lambat. Syarat pertama ialah bersambut. Sekarang pilih, nak abang atau nak kereta? Saya nak abang, tak jatuh talak. Ataupun lambat, dia 4 jam baru dia sambut, maka tidak jatuh talak. Syarat yang kedua tidak bersyarat. Sekarang kamu pilih, nak abang ataupun nak kereta. Dengan syarat kamu pilih nanti bila mak kamu datang. Mak nak datang besok pagi, kamu pilih depan mak, biar mak dengar pilihan kamu. Maka bila ada bersyarat macam itu pun tidak jatuh talak. Okey, kalau isteri diam ustaz, suami kata pilih nak abang atau nak kereta, isteri diam. Isteri tengok televisen, musabaqah tilawatil Quran, dia tengok TV, langsung dia tak layan pilihan suaminya, maka tak jatuh talak sebab tak bersambung. Ataupun suami kata pilih nak abang ke nak kereta, isteri kata saya nak abang, pun tak jatuh. Yang jatuhnya apa? Kamu pilih nak abang atau nak kereta? Saya nak kereta, maka jatuhlah talaknya. Baik, yang kedua, ustaz, kalau tadi ustaz kata dia pilih kereta, dia pilih kereta, saya nak tanya ustaz, jatuh talak berapa ustaz? Sebab suami tak sebut. Suami kata kamu pilih abang atau kereta, isteri pilih kereta. Okey, soalan saya ialah berapa talak yang jatuh ustaz? Talak 1 atau talak 2 atau talak 3? Macam mana? Baik, kita tengok di sini. Dia kata jatuh kepada talak 1. Jatuh kepada talak 1. Diriwayatkan daripada diriwayatkan di sini dia sebut bersalah-salahan ulama pada hukum ini daripada Umar Al-Khattab dan kedua-duanya daripada Abdullah bin Mas'ud. Jika isteri memilih dirinya akan talak, maka tertalaklah dengan 1 talak bain. Dan diriwayatkan daripada keduanya juga telah berkata keduanya jatuh 1 talak raj'i. Jatuh talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk semula. Itu bagi mazhab Sayyidina Umar ataupun Abdullah bin Mas'ud. Bagi mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Syarah Muslim, bagi mazhab Maliki, bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab Hanafi, bagi mazhab Hambali dan jumhur ulama, bahawasanya orang yang memberi pilih isterinya antara talak atau berkekalan dengannya, apabila memilih isterinya akan suaminya, tidak jatuh talak dan tiada jatuh dengan perceraian. Dan kalau dia pilih dengan memilih dunia atau memilih benda lain, maka jatuhlah ia dengan talak yang 1. Baik, habis hukum yang pertama tentang khiyar. Ada soalan hadis yang pertama? Tidak ada ya? Baik, kita masuk pada hadis yang kedua. Bab yang kelima. Bab ma jaa fil mutallaqati salasan la sukna laha wala nafaqah. Sekarang kita akan masuk di dalam tajuk yang baru, iaitu tajuk talak 3. Bercerai talak 3. Adakah isteri yang diceraikan dengan talak 3 mendapat rumah atau mendapat nafkah? Ini ada 2 hadis yang akan kita baca pada kali ini. Tuan-tuan, berlaku perceraian talak ketiga. Talak pertama, kita kena bagi rumah dan kita kena bagi makan, nafkah dan tempat tinggal. Talak kali kedua, suami kena bagi nafkah tempat tinggal dan nafkah makan minum. Sekarang talak 3. Talak yang tak boleh rujuk. Talak yang tak boleh rujuk. Kalau tuan-tuan bercerai dengan isteri tuan-tuan talak 1. Bila bercerai? Pagi tadi. Pagi tadi bercerai. Abang cerai kamu pah talak 1.
Bercerai talak satu. Sekarang kan zaman mudah orang bercerai. Bergaduh sikit bercerai. Sikit-sikit bercerai. Abang ceraikan kamu, talak satu. Isteri pun jawab, talak 10 pun tak apa. Maka jatuhnya talak satu. Dua-dua pergi kerja. Suami pergi kerja, isteri pergi kerja. Balik kerja, dua-dua balik ke rumah. Padahal dah bercerai. Balik ke rumah. Masing-masing tak cakap. Suami tanya, nasi mana? Dah cerai kawan orang, suruh orang masak nasi. Tapi mereka masih lagi duduk serumah. Soalan saya,